dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila dia mengatakan bahawa dia menuntut Anwar ke muka bukti sokongan MP. Kenapa dia menuntut? Kerana dia kata dia mempunyai sokongan. Dan apa yang saya baca di media ni, Muhyiddin dakwa dia mendapat sokongan 73 ahli parlimen PN, GPS 22, BN 10, GRS 6, Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat ataupun KDN 1 dan bebas 2. Sokongan itu dikatakan dikemukakan secara akaun bersumpah SD dan diserahkan kepada Istana Negara sebanyak 2 kali, iaitu pada 21 dan 22. Jadi daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin pada hari ini, kita sudah tahu bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan dia ada sokongan ni melalui SD. Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya sepatutnya tahu bahawa kita dah pun ada akta anti lompat parti. Yang mana kalau parti itu nak keluar ataupun nak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan menggunakan SD. Kalau Tan Sri Muhyiddin nak menggunakan SD, itulah yang berlaku zaman dia menjadi kerajaan. Iaitu membeli ahli-ahli parlimen untuk menjadi katak. Dan hari ini kita lihat dia cuba lagi melakukan perkara yang sama. Jadi buat apa kita buat RUU anti lompat parti? Disebabkan lulusnya RUU anti lompat parti inilah, hopping law inilah, maka kita boleh menjadikan kepimpinan parti-parti politik ini, terutamanya yang dalam komponen parti itu kukuh. Mereka tidak boleh keluar sewenang-wenangnya. Jadi apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin nak cerita ni, saya bagi contoh. Jika Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menandatangani surat watikah pelantikan semasa calon itu bertanding, di situ juga kita seperti parti-parti yang lain mungkin akan meletakkan syarat-syarat yang lain, iaitu kamu tidak boleh keluar bersendirian. Dan kita juga ada RUU anti lompat parti yang kita selitkan di situ. Jika kamu pergi menyokong kepada sesiapa selepas kamu menang menggunakan logo parti ini ataupun kumpulan parti ini, maka kamu akan gugur. Apabila gugur, maka berlakunya pilihan raya kecil di situ. Ataupun kamu akan dibuang parti dan seterusnya digugurkan sebagai ahli parlimen. Maka ini sepatutnya Tan Sri Muhyiddin Yassin tahu. Dia sepatutnya tidak menceritakan tentang SD lagi. Jadi di sini kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama juga dengan Presiden PAS, samalah mereka ni, yang mana apabila sidang parlimen itu berlaku, mereka selalu tak ada. Lepas tu mereka seolah-olah macam buat faham dengan tak faham RUU anti lompat parti ini. Sebab itu kenapa kalau kita tengok dia sampai hari ini duk menceritakan bahawa SD dia tu laku. Dia masuk ke dalam istana seperti mana yang saya katakan sebelum ini. Macam mana tuanku nak mempercayai kepada SD? Dan yang mana SD ini tidak ada satu perseorangan itu datang berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mungkin melalui email, mungkin melalui surat, mungkin melalui burung. Tetapi hari ini dia mempertikaikan yang mana dia kata apa yang dia sentuh tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, yang mana dia kata dia tidak nak mendengar bahawa majoriti mencukupi Perdana Menteri pada sokongan 115 ini, yang mana dia kata di sini kepercayaan saya untuk melantik diri dia sebagai Perdana Menteri kerana dia rasa bahawa dia ada seramai 115 orang. Dan kita lihat di sini, dia kata hari ini Istana Negara telah mengeluarkan kenyataan bahawa Anwar yang dikatakan mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli parlimen Dewan Rakyat dan yang akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Dan dia juga kata bahawa dia nak melihat keabsahan Anwar sebagai Perdana Menteri adalah wajar. Dia buktikan beliau mempunyai majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat, katanya di sidang media. Saya rasa Tan Sri Muhyiddin Yassin juga apabila menjadi Perdana Menteri, sehingga tumbangnya kerajaan beliau, dia tidak pernah membuat keabsahan. Hari ini dia sibuk dengan keabsahan orang, sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim baru saja selesai angkat sumpah. Jelaslah pada saya, orang yang seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin dikelilingi oleh Presiden PAS ini, mereka ni hipokrit. Mereka tidak memikirkan orang lain. Seperti saya tengok dah kemaruk. Dan eloklah kalau PN tu tak jadi kerajaan, kerana banyak dah mereka punya ahli parlimen yang melompat ni yang dah pun hilang jawatan. Seperti Azmin Ali, seperti Peja tu, mereka dah menunggu seperti buaya lapar, yang mana mereka tak ada jawatan dah. Jadi lepas ini mereka nakkan kerajaan itu kerana lepas ini mungkin dia akan pergi bombodek lah dengan kerajaan Pakatan Harapan.
Dan apa yang saya lihat di sini, ahli parlimen Paguh ini juga mengatakan bahwa pendekatan tunggu dan lihat selain memberi peluang kepada Anwar mengebukakan bukti. Dia kata kalau ahli parlimen nak sokong kena dengan SD bukan surat daripada langit. Kalau hari ini saya kata 115 ahli parlimen sokong, tapi orang berkaitan tidak hantar SD, itu boleh dipetikaikan katanya. Ini bukan cerita petikaikan. Sekarang nih kalau ketua parti itu, contoh yang mana apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta BN menyokong, cukup kalau BN buat mesyuarat mereka dan akhirnya diketuai hanya satu orang, yaitu ketuanya, yaitu Datuk Seri Zahid Hamidi, bersetuju dan membawa surat yang telah pun mereka itu dah kira sah lah. Begitu juga dengan parti-parti lain. Jadi Muhyiddin nak cerita pasal SD satu orang, itu saya kata kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini sign SD, orang-orang bersatu, esok kita tarik orang-orang bersatu lompat kepada kita 4-5 orang, boleh ke macam tu? Boleh juga kan, sebab kita kerajaan. Apakah Tan Sri Muhyiddin mau? Jadi dia mengambil hak orang boleh, orang nak ambil hak dia ada petikai banyak. Cuma satu saya nak pesan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, pimpinan-pimpinan bersatu, pimpinan-pimpinan PAS. Dulu waktu Pakatan Harapan, dulu waktu UMNO ke ataupun Barisan Nasional ke, mereka menjadi Perdana Menteri, kita sentiasa juga mengucapkan terima kasih. Kita juga mengucapkan tahniah atas mereka dah pun berjaya nanti. Tapi hari ini kita tengok tak ada satu pun Tan Sri Muhyiddin Yassin nak mengucapkan tahniah. Begitu juga dengan Presiden PAS. Begitu angkuhnya parti ini. Inikah cara parti yang kita nak suruh mereka memerintah negara? Saya kritik ini kerana saya lihat dengan bangganya, dengan angkuhnya pimpinan-pimpinan bersatu, pimpinan PAS, seolah-olah mereka sahaja yang boleh bina negara ini. Dan kita telah buktikan bahawa inilah kerajaan yang kita lihat apabila digarap dan akhirnya kita boleh menjadikan satu dan kita boleh menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai Perdana Menteri. Jadi tidak perlulah orang seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin, orang seperti Presiden PAS ni, Datuk Tan Sri Hadi Awang ni, Datuk Sibuk melalak. Saya takut lepas ni ada di antara mereka ni yang datang pergi cium tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mulalah. Saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim berwaspada dengan orang-orang ini. Dulu macam itulah, dia pergi cium tangan Tun, dia pergi jumpa dengan Tun, akhirnya adalah pula kerajaan lain yang dia nak bina. Jadi saya lihat apa yang berlaku ini, kita Pakatan Harapan jangan bagi ruang kepada Parti Bersatu, Parti PAS, kerana mereka inilah yang akan merosakkan kepimpinan politik negara ini. Jadi apa yang saya lihat juga, dia mempertikaikan orang lain, tetapi dia punya sendiri dia tak sedar. Tidak pernah lagi Tan Sri Muhyiddin Yassin nak mendirikan kerajaan secara gentleman. Ada saja kerja pintu belakang. Yang pertama langkah Sheraton, yang ini dia punya majoriti tak cukup. Dia sibuk pergi buat collection kepada parti lain untuk dia nak menjadi Perdana Menteri. Jadi kegilaan Perdana Menteri dia ini tidak bersesuaian dengan cara dia. Jadi inilah sikap dia, kegilaan yang melampau. So sekian, terima kasih. Thank you.